Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita pada pagi ini, pada tengah hari ini untuk meneruskan kelas kita Darajah Has, kelas Darajah Has kamu itu tentang mata pelajaran jenayat berkenaan dengan tajuk mata pelajaran kedua iaitu kesalahan zina. Okey. Untuk pengetahuan semua, saya akan menggantikan Ustazah Ain dan saya iaitu bernama Ustaz Fauzi akan mengajar kamu dalam subjek ini. Jadi sebelum kita memulakan kelas, kita akan membacakan doa belajar supaya kita dapat belajar dengan dalam keadaan yang tenang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وينشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, jadi diminta semua murid-murid untuk yang ada buku teks bolehlah buka buku teks kamu semua pada halaman 15 ada iaitu pelajaran 2 kesalahan zina. Okey. Jadi untuk kesalahan zina ini kita akan pergi kepada yang pertama iaitu kita nak tahu tentang apa itu maksud zina. Ustaz rasa semua rasa dah ada yang tahu dah. Bila kita sebut tentang zina ni mesti kita akan cakap zina ni perbuatan yang tidak elok. Zina ni perbuatan yang keji, zina ni perbuatan yang buruk, yang mesti kita jauhkan daripada diri kita juga masyarakat. Okey. Jadi untuk zina ni bermaksud iaitu perbuatan seks antara lelaki dan juga perempuan. Dia adalah berlaku antara orang lelaki dan juga orang perempuan secara haram. Secara haram ni maksudnya yang tidak sah lah. Yang tidak halal secara haram. Yang tidak mempunyai ikatan perkahwinan yang sah. Okey, maksudnya kalau diorang belum berkahwin, melakukan perbuatan seks antara lelaki dan perempuan, maka itu akan dijatuhkan hukuman zina. Melainkan kalau dah berkahwin. Macam mak ayah kita tidaklah melakukan zina sebab mereka dah berkahwin. Jangan pula tuduh mak ayah kita zina. Sebab mereka dah berkahwin. Okey. Mempunyai ikatan perkahwinan yang sah. Okey. Dan juga mereka melakukannya dalam keadaan yang sedar dan dengan kemahuan sendiri, iaitu maksudnya suka sama suka. Kalau kamu tengok dalam buku kamu tu ada tambahan, mereka melakukannya dengan sedar dan juga dengan kemahuan sendiri. Maksudnya suka sama suka lah. Dia nak buat, lelaki tu nak buat, perempuan tu nak buat. Tu maknanya dah melakukan perkara zina. Okey, itu yang pertama lah maksud zina. Okey. Seterusnya ialah syarat-syarat syarat-syarat pelaku zina yang boleh didakwa. Sebelum itu kita pergi kepada yang ada unsur perzinaan. Yang pertama mestilah unsur fizikal iaitu perbuatan persetubuhan yang haram. Persetubuhan yang haram. Yang kedua unsur niat jahat. Maksudnya memang sengajalah dia nak buat zina tu. Bukannya tak sengaja, memang dia sengaja. Baru boleh didakwa. Okey. Dan yang ketiga unsur pelaku zina iaitu lelaki dan perempuan yang melakukan persetubuhan haram. Mesti ada pelaku zinanya. Okey. Dan kedua-duanya jika memenuhi syarat maka mereka boleh didakwa. Yang pertama kita pergi kepada syarat-syarat pelaku zina yang boleh didakwa. Maksud pelaku ni orang yang melakukan zina yang boleh kita dakwa. Dakwa ni maksudnya kita boleh menjatuhkan kesalahan ke atas dirinya yang melakukan zina. Tapi ada syarat lah. Yang pertama syarat yang melakukan zina tu mestilah
Yang pertama merdeka. Bukan hamba lah. Zaman sekarang rasa dah tak ada dah. Hamba-hamba ni. Okey. Yang kedua, berakal sempurna. Maksudnya dia bukanlah seorang yang gila, yang sawan, yang tak sedar diri. Maksudnya dia berakal sempurna. Okey. Yang ketiga, balik. Balik. Maksudnya dia dah dewasa. Dia dah dewasa. Balik. Okey, kalau budak-budak kecil tu tidak dikira balik, jadi tidak boleh didakwa. Okey. Yang keempat, ni mestilah dengan kemahuan sendiri. Okey. Dengan kemahuan sendiri, suka sama suka. Okey, lelaki dan perempuan. Okey. Keterangan dalam kes zina. Okey. Dalam kes kita nak sabitkan satu-satu kes zina ni, mesti ada beberapa keterangan. Iaitu keterangan mestilah ada 3 yang ini. Yang pertama, mestilah ada saksi. Okey. Mestilah ada saksi. Ini saksi ni. Okey. Saksi yang pertama. Kalau kita nak cakap si lelaki A ni ada melakukan zina, mestilah kita hadirkan saksi. Okey. Mana kriteria saksi tu nanti kita akan terangkan. Yang kedua, mestilah kes zina ni diakui ataupun pengakuan oleh pelaku zina. Orang yang melakukan zina perlulah mengaku yang dia melakukan zina. Okey. Yang ketiga, namanya qarina. Qarina ataupun bukti pertalian. Maksudnya bukti pertalian ni keadaan yang boleh mensabitkan kes zina tu. Okey, kita bagi satu persatu keterangan dalam kes zina ni. Okey. Seterusnya. Okey, keterangan saksi. Yang pertama tadi saksi kan. Kita tengok syarat-syarat saksi. Ada dalam buku kamu itu. Okey, kalau kita tengok keterangan saksi, kesalahan zina boleh disabitkan dengan keterangan 4 orang saksi. Sebab tu saya masukkan 4 orang ni lah. 4 orang saksi. Dia mesti 4. So dalam Al-Quran dah mengatakan 4 orang, iaitu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4, wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji, iaitu zina, di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Kalau datang orang perempuan, tak boleh jadi saksi. Dia mesti 4 orang lelaki. Okey, 4 orang lelaki. Dan dia ada syarat-syarat yang lain. Yang pertama, 4 orang lah tadi. Yang kedua, mestilah balik. Kalau budak-budak kecil umur darjah 2 tu datang ke mahkamah. Cik, saya nampak pakcik tadi ada buat zina. Tu tak boleh lah. Dia tak balik lagi. Mana tahu budak-budak tu datang nak main lagi. Okey. Yang ketiga, dia mestilah sempurna akal, sihat, waras, bukan gila, itu akan ditentukan oleh mahkamah lah, Okay, yang keempat, mestilah seorang yang adil, adil ni maksudnya apa? Dia seorang yang memang betul-betul orang yang baik, yang menjauhi dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Dengan kata lain, dia ni tak fasik lah. Tak seorang yang tak fasik. Dia solat, dia jaga puasa, dia jaga zakat, dia tidak melakukan dosa kecil, dosa besar, tidak terus melakukan dosa. Maksudnya barulah dia ni diketahui adil. Okey, diketahui adil ni dan bukan orang yang hasad dan khianat. Tu ciri-ciri tu semua akan ditentukan. Dia akan tengok satu persatu sama ada orang ni pernah tak ada rekod-rekod yang buruk. Dia mestilah seorang yang adil. Bukan sesenang-senangnya nak menjadi saksi ni. Okey, yang kelima. Dia mestilah orang Islam. Ni mesti kena orang Islam lah. Tak boleh panggil orang Cina ke orang India ke jadi saksi. Tak boleh. Dia kena orang Islam. Okey, yang keenam. Dia mestilah benar-benar melihat kejadian zina. Benar-benar ni maksudnya dia bukan teragak-agak. Saya rasa macam saya nampak lah dia zina. Tu tak boleh. Saya ni macam CP-CP lah nampak. CP-CP pun tak boleh. Dia kena benar-benar melihat kejadian zina.
dengan mata. Tengok dia tengok zina tu dengan mata berserta yakin sehingga dapat memberi keterangan dengan jelas, tepat dan tak ada keraguan tentang pelakunya. Cara dia melakukan, tempat kat mana, masa berlaku perbuatan zina tu semua kena benar-benar. Semua kena ada maklumat-maklumat yang betul. Bukannya dia teragak-agak. Saya rasa dalam pukul 4 saya rasa dalam pukul 4 lah. Saya rasa pun tempatnya dekat sekian-sekian tempat lah. Tu rasa-rasa tu tak boleh. Dia kena yakin, lihat dengan mata kepalanya sendiri. Okey. Dan yang ketujuh, penyaksian itu benar-benar membuktikan berlakunya zina. Dia mesti buktikan. Ada bukti. Dia kena buktikan. Kalau tak ada bukti pun, tak boleh nak cakap dia ni berzina. Dan sebab itu ada empat orang saksi. Kalau seorang saja tak cukup. Kalau ramai, empat orang tu kena jadi saksi, barulah boleh disabitkan si lelaki ini melakukan zina. Okey. Dan kalau kamu tengok muka surat 17, dia ada cakap sekiranya tak cukup saksi atau didapati saksi itu tak dapat buktikan tuduhan tersebut atau saksi yang ini bermaksud bohong lah. Kalau saksi ni bohong, dia akan dapat hukuman berbalik kepada saksi tu pula. Siapa yang berbohong, jadi saksi ni bukan mudah. Kalau kamu bohong, saja-saja nak khianat orang, kamu pula akan dijatuhkan hukuman yang dinamakan qazaf. Qazaf. Iaitu 80 kali sebatan. Allah berfirman dalam surah An-Nur, wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samaniya jaldah. Dan orang yang melemparkan tuduhan zina. Maksudnya dia buat tuduhan zina sesuka hati kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, dan mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali. Kamu pula yang kena sebat 80 kali. Kalau tak, datangkan saksi yang betul. Kalau seorang aja tak jadi, dia kena 4 orang. Okey. Seterusnya, harap ini awak faham. Yang ni pertama saksi dulu kita pergi. Okey. Seterusnya, kalau nak dakwa orang, nak dakwa betul-betul yang dia ni melakukan zina, yang kedua mestilah ada pengakuan daripada pelaku zina. Okey. Pengakuan ni maksudnya dia dah apa? Dia mengakulah yang dia ni melakukan zina. Ataupun maksudnya ikrar. Orang yang melakukan perbuatan tersebut membuat pengakuan dengan kesedaran dan kehendaknya sendiri, bukan secara terpaksa. Bukan secara terpaksa. Dia kena dengan kemahuan sendiri. Okey. Dia hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi untuk pelaku zina ni kalau nak buat pengakuan ada syarat-syaratnya. Dan ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, mestilah dia buat pengakuan tu di hadapan ulil amri. Ulil amri ni selalu kita dengar dekat mana? Dekat khutbah, kan? Ketua ataupun pemerintah, pemimpin. Okey, tak pun di depan hakim. Biasa dekat mahkamah, hakim, ataupun di depan qadi ataupun wakilnya yang bertanggungjawab menjalankan kes zina. Okey. Dia mestilah mengaku. Yang kedua, mestilah dalam keadaan yang sempurna akal. Bukannya dalam keadaan yang tak sedar. Dia main cakap je. Tapi dia tak tahu diri dia tu sebenarnya sedar ke tak sedar. Okey, yang ketiga, balik. Yang keempat, pengakuan dengan mulut dan perkataan. Okey. Pengakuan dengan mulut dan perkataan ni kecuali bagi orang yang bisu. Kalau bisu dia tak boleh bercakap. Jadi caranya dia kena tulis surat yang sah daripada dia sendiri. Ataupun dengan bahasa isyarat. Yang boleh faham bahasa isyarat. Okey. Seterusnya, pengakuan mestilah tiada kesamaran. Maksudnya tiada kesamaran ni jelas. Bukannya cakapnya pun tak yakin, cakapnya pun tak jelas, maklumatnya pun tak tepat dengan maklumat saksi, maknanya dia tidak boleh didakwa lah. Maknanya dia ni penipu. Dia kena betul-betul maklumat yang jelas, tepat, barulah dia boleh didakwa.
Okey. Seterusnya, untuk kita mendakwa seseorang melakukan zina, kita juga boleh melalui dengan bukti pertalian ataupun korinah. Maksudnya apa? Bukti pertalian ni. Muka surat 18 ada. Kesalahan zina boleh disabitkan dengan hal-hal yang berkaitan ataupun perkara-perkara yang ada kaitan zina. Maksudnya perempuan ni dia tiba-tiba mengandung tanpa berkahwin. Sudah tentulah ia boleh dikategorikan sebagai, kita boleh mendakwa dia melakukan zina. Mana mungkin dia boleh mengandung tanpa berkahwin. Okey. Sekiranya tertuduh membuat kenyataan bahawa dia mengandung disebabkan oleh persetubuhan yang dipaksakan atau perbuatan rogol, boleh diterima jika ada bukti yang sah akan kebenaran punca kandungannya. Kalau dia kata kena rogol ke, kena paksa ke, mestilah ada bukti yang sah. Itu akan ditentukan oleh pihak hakim lah. Okey. Tapi kalau tiba-tiba mengandung, lepas tu adalah yang datang dakwa yang lelaki ni dengan dia ni suka sama suka, barulah mereka ini akan didakwa dalam kes zina. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada hukuman had zina. Okey, hukuman had zina ni maksudnya hukuman-hukuman yang diberikan kepada pesalah-pesalah zina. Dia ada dua kategori. Okey, dalam buku kamu tu dia ada dibagikan kepada dua kategori. Okey. Ghairu muhsan dengan muhsan. Okey. Ghairu muhsan dengan muhsan. Okey, tengok muka surat 20 tu ada. Okey. Tapi kita nak tahu dulu ghairu muhsan ni apa ni? Okey, ghairu muhsan. Biasa orang sebut ghairu ni bukan ataupun tidak. Jadi maksud ghairu muhsan ni orang yang belum pernah melakukan persetubuhan secara halal, yang bermaksud bernikah. Okey, ada kesalahan ataupun hukuman yang diberikan. Hukuman zina ni diberikan kepada satu orang kategori yang dinamakan ghairu muhsan. Maksudnya hukuman akan diberikan kepada orang yang belum pernah melakukan persetubuhan secara halal. Maksudnya orang ni belum pernah pun berkahwin. Ataupun lebih senang kita cakap ghairu muhsan ni seorang yang apa? Seorang yang bujang ataupun seorang yang dara. Seorang yang belum pernah berkahwin, belum melakukan persetubuhan secara halal melalui proses bernikah. Tapi kalau muhsan ni maksudnya apa? Orang yang pernah melakukan persetubuhan tapi secara halal. Maksudnya dia dah berkahwin. Dia dah jadi suami, dah jadi isteri, ataupun dia dah bercerai, dah menjadi duda ataupun janda. Itu dikategorikan sebagai muhsan. Jadi hukuman kedua-duanya ni berbeza. Okey, kita pergi satu persatu dulu. Hukuman ke atas penzina yang ghairu muhsan. Yang ghairu muhsan tadi apa? Orang yang belum pernah berkahwin. Ini hukuman kepada orang yang melakukan zina kepada orang yang belum pernah berkahwin, yang belum pernah melakukan persetubuhan. Jadi dalam buku kamu tu, muka surat 18, dia dinyatakan asas bagi hukuman zina ialah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 24, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah. Okey, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali sebatan. 100 kali sebatan. Ataupun yang kedua, buang daerah. Itu buang daerah dari segi hadis Rasulullah SAW ada menyatakan, buang negeri, itu buang daerah. Okey. Dalam surah An-Nur ni ayatnya ni, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina lelaki kena deralah masing-masing dari keduanya 100 kali sebatan. Supaya apa? Ini supaya dapat mencegah daripada mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar hukuman Allah. Okey. Seterusnya,
hukuman ke atas penzina muhsan. Penzina muhsan. Bagi orang yang melakukan zina, bagi kategori orang yang dah berkahwin ataupun yang dah bernikah, mestilah apa ni? Okey, mestilah melalui hukuman rejam. Direjam. Dibaling dengan batu sampai mati, tetapi ada beberapa syarat lah. Ini bagi orang yang dah berkahwin, lepas tu dia melakukan zina dengan orang lain. Lagi berat dia punya hukuman dia. Okey. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Hukuman had zina penzina muhsan ialah direjam, iaitu dibaling dengan batu sampai mati. Tapi ada syarat-syarat penzina muhsan yang dijatuhkan hukuman rejam. Dia ada syarat-syarat. Orang yang melakukan zina ni dalam kategori muhsan, iaitu yang pertama, dia mestilah berakal sempurna. Mestilah sihat. Dia bukannya orang gila. Yang kedua balik, yang ketiga merdeka. Yang keempat, mestilah dia melakukan zina ni masuk zakar sekurang-kurangnya kadar hasyafah, iaitu kepala zakar. Masuk zakar sekurang-kurangnya kadar hasyafah, iaitu kepala zakar, iaitu mereka melakukan persetubuhan kurang-kurangnya masuk zakar itu dalam kadar hasyafah, iaitu kepala zakar. Itu akan ditentukan oleh pihak yang bertanggungjawab. Sama ada mereka betul ke melakukan persetubuhan sampai had-had ni. Okey. Yang kelima, sebelumnya pernah melakukan persetubuhan secara halal. Maksudnya, hakim akan tentukan adakah dia ni dah berkahwin dulu. Kalau dia ni dah berkahwin, maka dijatuhkan hukuman rejam. Masuk dalam kategori muhsan yang dah berkahwin. Kalau dia belum berkahwin, masuk dalam hukuman yang 100 kali sebatan tadi. Dalam kategori ghairu muhsan. Okey. Jadi Ustaz rasa awak faham. Saya harap awak faham sampai sini dulu. Okey. Lagi kita sambung lagi. Ini yang terakhir. Okey. Yang terakhir sebelum habis. Okey. Orang yang menjalankan hukuman zina ni juga dia ada had-had dia. Okey, dia ada syarat-syarat dia. Bukannya sesuka hati dia menjalankan hukuman. Campak dia zina je terus bagi hukuman 100 kali sebat. Pakai besi lah apalah tak boleh, dia ada syarat-syarat dia. Okey, hukum had zina ni yang pertama kita mesti tahu adalah hak Allah. Allah pun dah firman dalam Al-Quran dan dah menyatakan hukuman-hukuman yang tertentu untuk kesalahan-kesalahan zina. Jadi, okey. Kalau kita tengok yang pertama mestilah dilaksanakan oleh ulil amr. Okey, ketua atau pemerintah yang membuat undang-undang. Okey, yang kedua mestilah dilakukan di khalayak ramai. Di khalayak ramai ni maksudnya kita bukannya nak mengaibkan, tapi nak memberikan pengajaran kepada orang-orang yang lain supaya tidak melakukan zina ni. Okey. Allah berfirman dalam surah An-Nur, wal yashhad azabahu qa'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah disaksikan hukuman ke atas kedua-duanya oleh sekumpulan orang yang beriman. Dalam hukuman rejam, orang ramai yang akan merejam selain saksi dan imam, ini pemerintah, supaya nyawa pesalah dapat dihabiskan dengan segera. Maksudnya kita tak nak seksa dia ni. Tak nak seksa dia ni. Dalam kita menyeksa ni nyawanya lambat nak habis tapi dalam rasa sakit. Tak nak. Kalau boleh nak habiskan nyawanya dengan keadaan yang mudah dan segera. Okey. Direjam oleh orang ramai bagi membantu proses itu dihabiskan dengan dalam keadaan yang segera. Okey, kalau kamu tengok dalam muka surat 21 tu, walaupun begitu batu yang hendak digunakan untuk merejam adalah batu yang sederhana besarnya. Tak terlalu kecil, tak terlalu besar. Jangan pula guna batu blok buat rumah tu baling. Itu besar sangat. Itu kalau baling 10 orang pun kena kepalanya terus mati. Kita tak nak terlalu cepat, tak nak terlalu lambat. Sedang-sedang saja. Okey.
Jika terlalu kecil akan lama pesalah itu menderita. Sebab kalau terlalu kecil, lama pula orang tu nak menghembuskan nafas yang terakhir. Maka jangan terlalu kecil. Tapi, okey. Dan jika terlalu besar, cepat pula pesalah tu akan dihabiskan. Dan luput maksud kesesaan dan had zina. Jadi, sederhanalah saiz batu tu. Jadi, dia pun menderita dalam keadaan yang sederhana. Okey. Dalam hukuman sebat pula, pesalah akan disebat. Okey. Pesalah akan disebat dengan cemeti. Ni kena highlight kan. Cemeti. Disebat dengan cemeti. Kayu cemeti biasa orang sebut. Kayu cemeti hendaklah sebanyak 100 kali sebatan sederhana. Tak terlalu kuat, tak terlalu perlahan. Kalau kamu tengok YouTube, ada dia buat hukuman. Ustaz tak boleh tunjuk, tak ada masa. Okey, kalau Ustaz ada masa, Ustaz tunjuk. Pesalah zina yang di rotan. Ataupun disebat 100 kali. Dia ada syarat juga. Hendaklah cemeti tu kering dan tidak bercabang. Tegak aja, lurus aja macam kayu rotan kamu tu, yang kena rotan biasa tu. Tidak bercabang dan hendaklah kering. Tidak boleh dipukul di tempat yang sama. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan satu kecederaan yang berat. Sebab 100 kali sebatan. Sebatan itu tidak boleh ditumpukan kepada satu-satu bahagian anggota supaya tidak luka. Kerana tujuan untuk sebat ini bukan untuk membunuh atau membinasakan, tetapi untuk mencegah. Untuk mencegah dan memberi peringatan kepada semua supaya tak melakukan zina. Itu buat pengajaran semua. Okey. Dan tidak boleh ketika pesalah sakit, nifas sedang hamil, cuaca terlalu panas atau sejuk. Ini faktor-faktor yang tak boleh kita jatuhkan hukuman sebat ketika itu sebab pesalah tu sakit masa tu. Ataupun nifas, ataupun sakit tu sedang hamil, ataupun cuaca semasa itu sedang panas ataupun sejuk. Ini syarat-syarat ni lah. Kalau dah tak ada semua tu, barulah boleh jalankan hukuman sebatan 100 kali. Okey. Jadi, habis untuk tajuk kesalahan zina mata pelajaran 2, subjek jenayat. Okey. Akhir sekali kita pergi kepada penghayatan ataupun pengajaran. Okey, pengajaran di sini Allah nak menyatakan bahawa kita ni kena banyak-banyak berdoa supaya kita ni terlindung dari maksiat. Maksiat ni sebenarnya yang mendorongkan kita melakukan perbuatan zina ini. Nafsu tu kita kena kawal, dan cara nak mengawal ni tu kita banyak berdoa. Solat, berdoa kepada Allah supaya kita dapat mengawal nafsu kita dari melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, menjaga akhlak diri. Ini penting. Menjaga akhlak diri ni, kalau kita dapat jaga akhlak diri, insya-Allah Allah akan jaga kita. Tidak terlibat dalam pergaulan yang bebas. Lelaki dan perempuan tidak terlibat dalam pergaulan yang bebas, maksudnya tidak terlalu bebas, tidak terlalu menunjuk-nunjuk. Jaga perbatasan kita antara lelaki dan juga perempuan. Okey, lepak ke dan terikut-ikut budaya hiburan. Dan insya-Allah kalau kamu jaga akhlak kamu, ikut kehidupan Rasulullah, moga-moga insya-Allah kita dapat menjaga diri kita. Okey, yang ketiga. Ini pentinglah, sentiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ni penting supaya kita dapat menghayati ayat-ayat Al-Quran, menghayati hukum-hukum Allah, menghayati akhlak-akhlak yang ada dalam Al-Quran. Okey, kalau kita nak tengok akhlak Nabi, tengoklah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, fahamilah Al-Quran. Seperti mana dalam muka surat 21 tu, penghayatan bawah tu, menghafal surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 7. Surah Al-Mu'minun pun ada menyatakan qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang yang berjaya itu adalah orang-orang mukmin. Mukmin ni orang-orang yang beriman. Macam mana jadi orang beriman? Jagalah akhlak. Macam mana nak jadi orang yang beriman? Ikutlah hukum Allah. Ikutlah peraturan Allah.
Jangan pula, saya dah beriman lah Ustaz, tapi malam tadi saya tak solat. Jangan pula. Solat tu tanda orang yang beriman. Jangan tinggal solat. Supaya nanti kita nak lakukan kesalahan pun tak jadi. Sebab kita dah cakap dalam hati kita, tadi saya dah solat. Takkan saya nak buat dosa. Takkan saya nak buat maksiat. Malulah, kan? Tapi kalau orang yang tak solat ni, dia akan mudah melakukan kejahatan. Dah lah tak solat. Aku tadi tak solat lah, buatlah jahat. Biasa macam tu. Okay? Okay, seterusnya yang terakhir, Ustaz nak tunjuk ni lah. Okay, penutup. Allah dah cakap dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu menghampiri zina. Allah dah cakap jangan hampiri tu maksudnya apa? Sikit-sikit tu akan jadi banyak. Maksudnya kita ni walaupun perbuatan yang sikit tu dia boleh lama kelamaan akan jadi besar. Contohnya, alah sikit-sikit je aku nak borak dengan dia. Sikit-sikit je aku nak borak dengan perempuan ni. Takut yang sikit-sikit tu akan jadi banyak. Borak boleh tapi jaga perbatasan. Nak cakap boleh tapi jaga pergaulan. Okey? Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Dia Allah tak cakap pun membawa kebaikan. Dan terang-terang Allah kata membawa kerosakan. Daripada zina ni lah kita mungkin akan buat perkara-perkara yang lain. Tak solat, mencuri, merompak, derhaka dekat mak ayah, tak dengar cakap. Daripada zina ni lah. Okey. Jadi alhamdulillah sampai sini saja Ustaz Arab. Semua dapat ambil faham tentang ilmu ayat ini iaitu tentang kesalahan zina. Dan Ustaz akan bagi latihan lah supaya dapat meningkatkan lagi ilmu fahaman tentang kesalahan zina ini. Wallahu alam. Itu saja, jumpa lagi kelas yang akan datang. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih Baqarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.